Pada 25 Agustus 2008, di sebuah kawasan sawah padi di Kedah, satu pemandangan mengerikan telah memecah segala ketenangan. Mayat bogel seorang gadis muda ditemui terapung di dalam parit. Wajahnya lebam membengkak, matanya seakan masih terbeliak menahan ketakutan yang teramat sangat. Penduduk di sini masih meremang bulu roma apabila teringat saat Pakcik Saleh yang sedang menghalau itiknya ke sawah menjerit ketakutan dalam kabus pagi. Siapa sangka di sebalik suara merdu seorang MC majlis kahwin pada malam sebelumnya tersimpan sebuah tragedi yang begitu dahsyat. Siapakah pembunuhnya? Apakah motif yang mendorongnya bertindak sekejam itu? Dan apa yang telah mengubah malam yang penuh nyanyian menjadi sebuah tragedi berdarah di tepi sawah? Segalanya akan saya ceritakan dengan terperinci dalam kisah hari ini. Sebuah kes yang bukan sahaja menggegarkan Kedah, malah menjadi loceng amaran tentang sisi gelap dan jijik yang tersembunyi di sebalik perwatakan manusia yang kelihatan tidak berbahaya. Jika Anda rasa kisah ini wajar dijadikan iktibar, sila suka video ini, kongsikan untuk menyebarkan kesedaran, dan langgan saluran hukuman terakhir agar tidak terlepas rahsia-rahsia mengerikan di sebaliknya. Sawah padi di Kampung Seri Damai, daerah Baling. Pagi itu masih diselubungi kabus nipis. Namun, derap langkah yang tergesa-gesa dan suara riuh rendah yang semakin kuat telah memecah kesunyian desa. Pakcik Saleh, petani yang gementar melaporkan penemuan itu, masih belum hilang terkejutnya. Saya ingat karung sampah, bila dekat baru nampak rambut dengan tangan pucat terjulur keluar. Ya Allah, budak tu muda lagi, muka bengkak, mata terbeliak, macam nak cakap sesuatu, tapi tak terkeluar. Serta-merta, pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Baling bersama bahagian forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah tiba dan menutup lokasi kejadian. Pita kuning polis direntang melintasi parit kecil, bunyi klik kamera dan bunyi klip beg bahan bukti kedengaran bertalu-talu. Pasukan bedah siasat memaklumkan mangsa dilemaskan dalam keadaan meniarap di dalam air. Bahagian lehernya lebam luar biasa, pelipisnya bengkak dan kulit tangannya berkedut kerana terendam lama. Beberapa rumpun lalang berdekatan kelihatan dipijak lumat, membentuk satu lorong kecil dari tebing sawah ke tepi air. Bukti menunjukkan pelaku telah mengheret mangsa dari tebing ke dalam parit. Pakaian mangsa ditemui kira-kira 20 meter dari mayat, renyuk, berlumpur dan berumput seolah-olah dicampak dalam keadaan tergesa-gesa. Ketua penyiasat, seorang pegawai yang sudah lebih 20 tahun bergelumang dengan kes-kes pembunuhan rumit, berdiri terdiam seketika di hadapan mayat mangsa sebelum perlahan-lahan membuat andaian. Ini bukan kes rompakan, tiada tanda-tanda digeledah, barang-barang pun tiada yang hilang selain pakaian yang ditanggalkan. Kesan lebam menunjukkan mangsa dicekik hingga mati atau pengsan sebelum dilemaskan. Cara mayat dibuang begitu tergesa-gesa, kesan seretan dan pakaian yang dicampak merata-rata. Ini adalah petanda pelaku yang sedang marah dan takut perbuatannya terbongkar. Kemungkinan besar pembunuh mengenali mangsa atau sekurang-kurangnya orang tempatan. Titisan embun pagi masih terlekat di daun padi, memantulkan cahaya lampu suluh pasukan siasatan seperti mata-mata penduduk kampung yang sedang berbisik-bisik. Siapakah dia? Mengapa dia mati sebegitu tragis? Siapakah pembunuhnya? Dan adakah dia sedang berdiri di antara orang ramai di luar sana, menyembunyikan wajahnya yang tidak bersalah? Segalanya masih menjadi tanda tanya. Tetapi satu perkara yang pasti, permainan minda antara pembunuh dan pihak berkuasa telah bermula. Dan setiap jejak, sekecil manapun, akan menjadi kunci untuk membuka rahasia ngeri yang tersembunyi di dasar parit yang keruh itu.
Apabila maklumat mengenai gadis malang itu diumumkan, ramai penduduk Kedah tergamam kerana mangsa bukanlah orang asing. Dia adalah Maya Sari, nama yang cukup dikenali di majlis-majlis perkahwinan dan keramaian di sekitar kawasan itu. Seorang penyanyi bersuara merdu, matanya sentiasa memancarkan keyakinan terhadap kehidupan walaupun hidupnya tidak pernah mudah. Maya Sari baru berusia 28 tahun, bukan penyanyi terkenal di pentas besar, tetapi di mana-mana majlis yang menampilkan suaranya, suasana pasti menjadi meriah dan mesra. Orang menyukai Maya bukan sahaja kerana suaranya, tetapi juga kerana adabnya yang sentiasa sopan, manis dan tidak pernah berkira, jauh atau dekat, asalkan ada tawaran persembahan, dia akan terima. Kerana di sebalik senyumannya di atas pentas, tersembunyi kebimbangan untuk mencari sesuap nasi bagi anak lelakinya yang berusia 5 tahun, yang belum mengerti apa-apa tetapi sudah terpaksa menanggung nasib sebagai anak yatim. Semasa sesi soal siasat bersama polis, pengurus persembahan Maya hanya menggelengkan kepala. Suaranya tersekat-sekat. Budak tu baik sangat, pergi buat persembahan tak pernah sakitkan hati sesiapa. Kadang-kadang dia berulang alik dari satu kampung ke kampung lain. Lewat malam, balik pun masih sempat beli kuih untuk sarapan anak esok. Dia cuma berangan nak kumpul duit cukup-cukup untuk buka kedai kopi kecil yang ada pentas untuk menyanyi, cari rezeki hari-hari. Seorang kawan baik Maya pula berlinangan air mata apabila teringat pertemuan terakhir mereka. Malam sebelum dia meninggal, kami masih duduk berborak. Dia senyum tapi matanya merah. Dia cakap, aku cuma harap anak aku besar nanti tak diejek orang sebab mak dia penyanyi majlis kahwin. Siapa sangka kata-kata itu, imej biasa itu. Maya berdiri menyanyi di bawah lampu kuning, tangan memegang mikrofon, mata berbinar memandang penonton. Pemandangan dia membawa beg berisi makanan untuk anaknya sebelum bergegas pergi membuat persembahan. Segalanya kini tiba-tiba menjadi begitu pilu dan menyentap perasaan. Ada yang bertanya, mengapa Maya Sari pergi dalam keadaan tanpa seurat benang, mukanya ditolak ke dalam air keruh. Adakah kerana kebaikannya, kepercayaannya yang naif terhadap orang lain telah menjadi pisau paling kejam yang menamatkan riwayatnya? Ketua penyiasat kemudiannya berkata sesuatu yang membuatkan semua yang mendengar terdiam. Bertahun-tahun saya menyelesaikan kes, saya sentiasa percaya penjenayah paling kejam tidak semestinya berwajah ganas. Kadang-kadang, dia masih duduk tersenyum, masih bertepuk tangan mendengar orang menyanyi, masih bertutur dengan baik. Cuma perlukan 1 detik naluri gelapnya bangkit, dan segalanya boleh berubah menjadi tragedi yang tidak dapat diselamatkan. Kisah Maya Sari bukan sekadar berita jenayah. Ia adalah satu cebisan menyakitkan yang menunjukkan bagaimana sebuah impian kecil, sebuah senyuman optimisme boleh dihancurkan hanya kerana ada penjahat yang bersembunyi di sebalik orang ramai yang kelihatan tidak berbahaya. Tetapi kebenaran sedang terbongkar sedikit demi sedikit melalui setiap jejak kecil. Dan di sebalik suara yang telah senyap itu, terdapat begitu banyak sudut kotor yang belum didedahkan kepada cahaya. Pada malam kejadian, kampung Seri Damai riuh dengan muzik perkawinan. Majlis kahwin anak lelaki Pakcik Bakar merupakan acara besar di kampung kecil itu. Semua orang berkata, dapat jemput Maya Sari menyanyi pun sudah cukup meriah. Suaranya mendendangkan lagu-lagu jiwang lama, semua tetamu bertepuk tangan. Orang dewasa dan kanak-kanak turut mendekati pentas. Dari pukul 6 petang hingga hampir 10 malam, Maya Sari berdiri hampir sepanjang masa. Beberapa kali rakan pemusiknya melihat dia keletihan, tetapi masih coba tersenyum, mengangguk pada setiap permintaan lagu.
Kerjaya sebagai penyanyi majlis kahwin ada kalanya tidak seberapa, tetapi senyumannya tidak pernah pudar di bawah cahaya lampu yang malap. Seorang pemuzik menceritakan, sekitar pukul 10.30 malam majlis berakhir, dia mengemas barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ada beberapa pemuda kampung yang asyik mengajaknya minum bir. Saya nampak dia cuba mengelak, senyum terpaksa dan berkata, esok ada persembahan awal pagi, jadi dia minta diri untuk pulang dahulu. Tuan rumah majlis perkahwinan teringat dengan pandangan yang masih diselubungi ketakutan. Dia matikan mikrofon dan terus berjalan ke motosikalnya, tapi macam ada seseorang ikut dari belakang. Masa itu tengah mabuk-mabuk, jadi saya pun tak perasan sangat. Tak sangka itu kali terakhir nampak dia. Penyiasat menjejaki setiap langkah terakhir Mayasari dengan teliti. Dari pentas majlis perkawinan ke jalan tanah yang menuju ke kawasan lapang, tempat dia biasa meletakkan motorsikalnya agar mudah untuk keluar ke jalan besar. Malam itu cuaca sejuk, jalan sunyi sepi. Bagi Maya, itu hanyalah jalan yang biasa dilaluinya, tidak sampai beberapa ratus meter, tetapi ia telah menjadi perangkap maut yang tidak disangkanya. Di dalam beg tangannya yang dicampak berhampiran tebing parit, polis menemui kunci motosikal, bekas alat solek, dan sebuah buku nota kecil yang mencatat jadwal persembahannya yang akan datang. Semuanya masih ada, hanya tuannya yang tiada lagi untuk membukanya. Apabila menyusun semula keseluruhan garis masa, penyiasat menyedari sesuatu yang aneh. Jika pembunuh bukan bertujuan merompak, mengapa dia perlu menyerang di kawasan lapang? Adakah dia mengenali Maya? Atau adakah dia sengaja menunggu Maya di sudut gelap itu? Soalan-soalan ini seperti jarum yang menusuk kepala pasukan penyiasat. Mengingatkan mereka bahwa pembunuh bukanlah orang asing, tetapi apa yang paling menyedihkan bukanlah jalan yang sunyi atau malam yang menelan jeritan meminta tolong, tetapi sikap sambil lewa dan kepercayaan Mayasari terhadap keselamatan kampung yang sudah biasa baginya. Maya seorang yang tidak punya musuh dan mudah percaya pada orang. Seorang rakannya berbisik, suaranya seakan tersekat. Dia tak sangka ada orang yang mengintipnya sepanjang malam. Dia pikir kalau dia balik awal, takkan ada siapa berani buat apa-apa. Dalam kegelapan sawah pada tahun itu, jejak terakhir Mayasari terhenti di tebing parit. Manakala jejak penjenayah masih tersembunyi di mana-mana, seperti binatang buas yang kejam. Apabila mayat Mayasari dibawa ke bilik mayat, soalan siapa bunuh dia mula merebak seperti minyak di atas air. Jiran tetangga bersimpati dengan Maya, tetapi tidak dapat mengelak daripada berbisik-bisik. Seorang gadis muda yang hidup berasingan dan menyanyi pada waktu malam pasti ramai yang memerhati. Siapakah pembunuhnya? Sasaran siasatan pertama pasukan khas tertumpu kepada orang yang paling rapat dengannya, Kamal bin Arifin, bekas suami Mayasari. Mereka pernah hidup bersama selama 5 tahun dan mempunyai seorang anak lelaki yang comel. Tetapi, pertengkaran mengenai kerjaya Maya yang sering menyanyi pada waktu malam telah membawa perkawinan mereka ke ambang kehancuran. Seorang penyiasat menceritakan, semasa bertemu Kamal, dia masih kelihatan tenang, memakai kemeja putih, matanya bengkak, mulutnya terkumat kamit berkata, "Saya tak percaya Maya dah mati." Tetapi matanya menedahkan kesan kemarahan yang belum reda. Orang ramai bergosip bahwa Kamal pernah beberapa kali melarang keras Maya menyanyi, menyuruhnya duduk di rumah menjual barang runcit agar dia tidak perlu mendengar kata-kata orang. Seorang rakan sekerja Maya pernah mendengar Kamal memberi amaran, "Aku dah cakap, kalau kau masih menyanyi, aku akan terus ikut. Kau ingat tuh, jangan sampai aku buat kerja gila." Kata-kata itu di mata seorang penyiasat adalah tanda psikologi mengawal.
Jenis lelaki yang takut kehilangan marwah, cemas apabila istri bebas, lebih cemas apabila hubungan retak dan dia tidak mampu mempertahankannya. Kamal dipanggil ke bilik soal siasat yang menyesakkan. Lelaki berusia 30 tahun itu hanya menunduk, tangannya menggigil kerana sejuk atau takut, tiada siapa yang tahu. Dia mengaku, saya memang cemburu, tapi saya tak bunuh dia. Saya kerja sebagai pengawal keselamatan malam tu. Ada kamera, ada buku catatan tugas. Saya tak bunuh Maya. Apabila polis memeriksa rakaman CCTV di syarikat tempat Kamal bekerja, rakaman itu jelas. Sepanjang malam itu, Kamal hanya berada di sekitar kawasan tugasnya, masanya sepadan sepenuhnya. Lelaki yang paling disyaki itu tiba-tiba menjadi petunjuk palsu, satu gangguan yang mengelirukan siasatan dan pandangan umum. Tetapi dalam kes seperti ini, menyingkirkan bekas suami hanyalah langkah pertama. Masih banyak hubungan lain di sekeliling Maya Sari. Pemuda-pemuda tidak dikenali yang mengikutinya di majelis perkahwinan, beberapa tetamu lelaki yang pernah mengusiknya secara keterlaluan, lelaki yang pernah secara terbuka coba memikatnya tetapi ditolak mentah-mentah. Setiap orang, setiap cerita saling berkait dengan emosi yang herot, mabuk, cemburu, nafsu untuk memiliki. Dan setiap keterangan, setiap butiran kecil menolak pasukan penyiasat ke dalam pusaran syakwasangka. Seorang penyiasat muda berkata, pembunuhnya boleh jadi sesiapa sahaja yang mengenali mangsa, atau hanya seseorang yang pernah ditolaknya. Hanya dengan satu senyuman biasa, satu anggukan tanpa sengaja, sudah cukup untuk membuatkan seseorang yang berfikiran tidak stabil merasakan dia berhak memiliki mangsa. Kes ini bukan lagi tentang Maya Sari sahaja, ia mendedahkan satu sudut gelap yang biasa berlaku. Kerapuhan seorang wanita apabila berhadapan dengan pandangan bernafsu, perasaan yang herot yang boleh bertukar menjadi pisau dalam satu malam hujan renyai di tengah sawah yang sunyi. Hari-hari selepas mayat Maya Sari ditemui, kawasan sawah itu seolah-olah diselubungi bayang-bayang kelabu. Kabar angin merebak lebih cepat daripada kabus pagi. Semua orang mempunyai teori konspirasi sendiri. Ada yang yakin pembunuhnya adalah bekas suami yang masih berdendam. Ada pula yang berbisik tentang beberapa pemuda mabuk yang mengikutinya pada malam itu. Tetapi semakin banyak didengar, petunjuk semakin kabur, seolah-olah seseorang telah menuang abu ke atas satu-satunya bara api yang ada. Pasukan penyiasat selepas menyingkirkan bekas suami berdasarkan alibi yang kukuh, terpaksa meluaskan siasatan ke semua arah. Senarai suspek yang berpotensi semakin panjang dari hari ke hari. Dari lelaki-lelaki yang pernah cuba memikat Maya di majlis-majlis, hinggalah kepada orang luar yang berada di kawasan itu. Dalam satu mesyuarat tergempar pada tengah malam, ketua penyiasat meletakkan senarai itu di atas meja. Tulisan yang tidak kemas, contengan dan garisan yang berselera menjadi bukti perlumbaan yang tegang. Kita kena semak setiap seorang, siapa yang hilang, siapa yang tiba-tiba tinggalkan kampung, siapa yang menunjukkan tingkah laku aneh. Tetapi satu demi satu petunjuk menjadi buntu. Sekumpulan pekerja dari negeri lain yang menghadiri majlis kahwin dan terus pulang keesokan harinya telah ditahan di stesen bas. Semuanya mempunyai alibi yang kukuh. Pemuda-pemuda di kampung dipanggil untuk memberi keterangan, rakaman kamera dan keterangan saksi membersihkan nama mereka. Semakin mendalam siasatan, semakin buntu. Seorang penyiasat muda berbisik kepada rakannya. Rasa macam mencari jarum dalam jerami. Pembunuhnya terlalu pandai menyembunyikan diri, atau dia masih di sini, bergaul di antara orang ramai sambil berpura-pura bersimpati. Kesukaran bukan sahaja kerana kekurangan bukti, tetapi juga masa. Pembunuh Maya Sari bertindak di kawasan lapang, membuang mayat ke dalam parit. Semua jejak kaki perlahan-lahan dipadamkan oleh embun malam dan lumpur.
Beberapa helai rambut dan kesan tapak kasut yang kabur oleh lumpur tidak cukup untuk membina potret pembunuh. Tetapi beban paling berat yang ditanggung oleh pasukan penyiasat adalah pandangan keluarga mangsa. Ibu tua Maya Sari duduk di sudut koridor balai polis. Tangannya memeluk gambar arwah anaknya, matanya bengkak dan merah. Dia tidak banyak bercakap, hanya bertanya perlahan, "Bila boleh tangkap dia, anak saya mati sia-sia, Tuan." Seorang penyiasat terpaksa berpaling agar tiada siapa melihatnya mengesat air mata. Kerana bagi mereka, insan-insan yang memakai uniform ini, setiap hari yang berlalu tanpa pembunuh dibawa ke muka pengadilan adalah satu lagi malam tanpa tidur yang lena. Mereka tidak takut tekanan dari atasan, tetapi paling takut meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh di hati orang yang masih hidup. Ketika seluruh pasukan penyiasat seolah-olah terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar, seorang penyiasat muda yang wajahnya masih kelihatan mentah berbanding rekan-rekannya, secara senyap-senyap melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka akan membuahkan hasil. Dia meneliti semula setiap video siaran langsung majelis perkahwinan malam itu yang dimuat naik oleh tetamu ke media sosial. Hampir 10 klip dengan cahaya yang malap, muzik yang bingit, dan imej yang bergoyang. Tiada siapa yang menaruh harapan tinggi. Namun, dalam satu klip pendek, hanya 30 saat, kamera secara tidak sengaja menyorot ke arah penonton. Kelihatan seorang lelaki muda kurus, wajahnya pucat lesi, duduk diam di tengah-tengah orang ramai yang bersorak. Lelaki itu, Zulhelmi, 22 tahun, seorang penduduk tempatan, kelihatan sangat berbeza dengan suasana sekeliling. Ketika semua orang ketawa, berborak dan menyanyi, mata Zulhelmi melekat pada pentas. Matanya tajam memandang Maya seperti pemangsa yang mengintai mangsanya. Senyap, tetapi menakutkan. Penyiasat itu menceritakan semula detik itu. Saya mainkan klip itu berulang kali. Bila saya nampak pandangan matanya, saya meremang bulu roma. Itu bukan pandangan peminat biasa. Itu pandangan seseorang yang merasakan dia memiliki orang lain. Apabila meneliti lebih lanjut, mereka menemui satu lagi butiran yang menyeramkan. Ketika Maya turun dari pentas, Zulhelmi juga bangun, menyelinap keluar dan hilang ke dalam kegelapannya. Filenya segera disemak. Zulhelmi pernah bekerja sebagai buruh di sekitar kampung, seorang yang pendiam dan sukar bergaul. Penduduk kampung menggambarkannya. Budak ni memang pendiam, kalau orang tanya, dia senyum saja. Tapi kalau dah minum, dia suka tenung orang lama-lama. Seram. Pakar psikologi jenayah berpendapat, Zulhelmi tergolong dalam jenis individu yang terpencil, kurang kemahiran sosial, dan mudah salah faham isyarat biasa sebagai tanda cinta. Di majlis kahwin itu, Maya Sari, seperti biasa, tersenyum mesra kepada tetamu untuk memeriahkan suasana. Tetapi, bagi seseorang seperti Zulhelmi, senyuman itu menjadi isyarat yang salah, memupuk fantasi songsang di dalam kepalanya. Memeriksa jadwal perjalanannya, pasukan penyiasat terkejut. Sejurus selepas malam perkawinan itu, Zulhelmi tergesa-gesa meninggalkan Kedah, pergi ke Selangor untuk mencari kerja di sebuah kilang kayu. Tanpa ucapan selamat tinggal, tanpa meninggalkan jejak, satu pasukan peninjau segera dihantar untuk menjejakinya. Apabila ditahan, Zulhelmi masih kelihatan patuh, matanya melilau seperti tikus bertemu kucing. Tetapi apabila penyiasat meletakkan klip video yang kabur itu di hadapannya, bahunya mula menggeletar, kedua-dua tangannya digenggam erat, kukunya menekan dalam keisi. Di dalam bilik soal siasat, tiada suara tengkingan, hanya sebuah bilik yang sunyi, sehinggakan bunyi detik jam kedengaran jelas. Di hadapan penyiasat adalah Zulhelmi, lelaki yang beberapa hari lalu hanya duduk senyap di majlis kahwin, kini menunduk kedua-dua tangannya digenggam erat seolah-olah berdoa.
Pada mulanya, Zulhelmi berkeras menafikan, matanya mengelak, kata-katanya tidak teratur. Tetapi apabila penyiasat meletakkan di hadapannya klip video kabur yang merakam pandangan anehnya pada majelis itu, dan terutamanya gambar selipar berlumpur yang sepadan dengan kesan di tempat kejadian, Zulhelmi merebahkan kepalanya ke meja, diam untuk masa yang lama. Kemudian dia bersuara, perlahan seperti angin, tetapi membuatkan seluruh bilik terasa seram sejuk. Saya tak sengaja bunuh akak tuh, saya cuma nak dia dengar cakap saya. Dia selalu senyum dengan saya ingat dia ada hati, tapi dia maki saya. Dia kata saya ni jantan gila, orang kampung kolot. Saya marah sangat. Saya tak dapat kawal diri. Zulhelmi menceritakan malam-malang itu dengan suara yang terputus-putus. Selepas majlis selesai, dia mengekori Mayasari ke kawasan lapang. Dia memanggilnya dan bertanya teragak-agak, "Akak ingat saya lagi tak? Dulu akak pernah menyanyi kat majlis rumah saya." Mayasari, mungkin kerana tergesa-gesa atau berwaspada, membentaknya dan menyuruhnya pergi, jangan mengganggunya. Hanya beberapa perkataan, tetapi bagi seseorang yang psikologinya tidak stabil, ia adalah seperti pisau yang menghiris ego rapuhnya yang sudah lama herot. Dia tolak saya jatuh, saya marah, saya cekik leher dia, saya ingat dia pengsan saja. Tapi bila saya tengok dia tak bernafas lagi, saya panik. Saya seret mayat dia buang dalam parit, lepas tu saya lari. Segalanya berlaku dalam masa kurang dari 10 minit. Satu nyawa, satu impian, satu kehidupan, musnah kerana ego yang terluka dan songsang. Dalam sesi swasiasat terakhir, apabila ditanya sama ada dia menyesal, Zulhelmi hanya diam, air matanya mengalir, tetapi tiada siapa tahu sama ada kerana takut, sakit, atau kerana dia sendiri tidak menyangka boleh membunuh orang. Tetapi, satu perkara yang pasti, kematian Mayasari bukanlah satu kemalangan, tetapi akibat yang tidak dapat dielakkan daripada psikologi toksik yang tidak dibendung tepat pada masanya. Satu pandangan senyap, satu salah faham yang menakutkan, sudah cukup untuk mengubah seorang yang tidak dikenali menjadi pembunuh berdarah sejuk. Dan walaupun pengakuan itu telah menutup fail siasatan, persoalan yang menyakitkan tentang tanggung jawab sosial dalam mengenal pasti dan mencegah psikologi berbahaya seperti ini masih kekal tanpa kesudahan. Perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kedah berlangsung pada suatu pagi yang panas terik. Di luar, matahari membahang seperti api. Tetapi suasana di dalam Dewan Mahkamah begitu berat sehingga bernafas pun terasa sesak. Zulhelmi, lelaki yang pernah duduk pendiam di sudut dalam klip video majelis kawin, kini muncul di kandang tertuduh. Masih dengan pandangan yang melilau, masih dengan bahu kurus yang membongkok, bezanya cuma dia tiada lagi tempat untuk melarikan diri. Ketelangan yang dingin, bukti yang jelas, semuanya menyekat sebarang jalan untuk menafikan jenayahnya. Apabila panel hakim bertanya tentang motif, Zulhelmi hanya berbisik, "Saya tak sengaja bunuh, saya minta maaf, saya tak dapat kawal iri." Permintaan maaf yang diucapkan sambil lewa itu tidak bermakna apa-apa di hadapan jenayah yang telah dilakukannya. Dia menunduk, mengelak pandangan penuh kebencian dari keluarga mangsa. Di barisan belakang, Ibu Mayasari duduk termenung, tangannya yang menggigil erat memegang gambar arwah anaknya. Dalam gambar itu, Mayasari masih tersenyum. Senyuman polos yang sepatutnya masih bergema di atas pentas, bukan terbaring sejuk di bawah timbunan tanah. Undang-undang tidak memberi ruang kepada emosi yang buta. Apabila hakim menjatuhkan hukuman mati atas kesalahan membunuh dan merogol, Zulhelmi hampir rebah, wajahnya pucat lesi, bibirnya menggeretar. Tetapi penyiasat veteran hanya menggelengkan kepala.
Dia takut mati, tapi masa dia cekik Maya, dia tak takut. Dia menangis, tapi anak kecil 5 tahun yang hilang ibu tu, siapa nak menangis untuk dia? Hukuman itu menutup kes dari segi undang-undang, tetapi apa yang tertinggal tidak dapat ditutup oleh mana-mana mahkamah. Kesakitan yang membebani seperti lumpur di parit pada hari itu terus menghantui keluarga Mayasari. Ibunya yang tua, pada hari pengebumian anaknya, air matanya sudah kering. Anak kecil berusia 5 tahun itu, yang setiap malam tidur lena dalam dakapan ibunya, kini hanya tahu memeluk erat sekeping gambar, bertanya berulang kali, "Ibu Maya kat mana?" Ada luka yang akan sembuh dengan masa, tetapi ada kesakitan seperti yang dialami anak kecil itu. Akan terus membara hingga ke akhir hayat kerana dia akan membesar dengan persoalan mengapa ibunya terpaksa mati. Perbicaraan berakhir, hukuman mati dijatuhkan, tukul kayu diketuk 3 kali seperti pengisytiharan hukuman undang-undang tetapi juga sebagai amaran kepada masyarakat. Satu saat salah faham, 1 minit kesilapan, 1 ledakan keganasan yang berpunca dari ego yang herot boleh membunuh sebuah impian, sebuah kehidupan dan meninggalkan kekosongan yang tidak akan dapat diisi. Di Kedah, orang masih teringat malam perkahwinan itu, teringat suara Mayasari bergema di tengah sawah padi yang menghijau. Tetapi di sebalik suara merdu itu, ada sebuah kisah yang merobek hati. Kesakitan orang yang telah pergi dan beban mereka yang terpaksa hidup dengan kenangan yang tidak akan pernah tertutup. Kasus Mayasari ditutup dengan hukuman mati untuk pembunuhnya. Tetapi kematiannya, seorang penyanyi majelis kawin biasa, seorang ibu tunggal yang gigih, meninggalkan persoalan yang lebih menyakitkan daripada hukuman itu sendiri. Dari manakah datangnya keganasan? Zulhelmi bukanlah seorang penjenayah dengan rekor keganasan. Dia juga bukan perompak yang membunuh demi wang. Sebelum malam-malang itu, dia hanyalah seorang pemuda pendiam duduk di tengah orang ramai dengan pandangan yang kosong. Jadi, apa yang mengubah seseorang yang kelihatan tidak berbahaya menjadi pembunuh berdarah sejuk, menanam 1 nyawa yang tidak berdosa di dasar parit? Pakar psikologi menunjukkan bahwa Zulhelmi adalah contoh tipikal individu yang kurang keupayaan mengawal emosi, memupuk fantasi tidak sehat dalam kesunyian. Dia tidak paham di mana sempadan antara keramahan dan di mana sempadan harga diri. Senyuman Mayasari baginya adalah 1 jemputan. Penolakan baginya adalah 1 tamparan yang menghina ego rapuhnya. Dan dalam sekelip mata, kemarahan yang bercampur dengan keinginan untuk memiliki telah menghapuskan semua sempadan terakhir yang ada. Apa yang menyedihkan adalah Mayasari tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dia tidak berpakaian menjolok mata. Dia hanya bekerja dan tersenyum sewajarnya untuk menggembirakan penonton. Tetapi, dia telah menjadi mangsa kepada psikologi pemilikan yang herot. 1 obsesi senyap yang tiada siapa nampak, tiada siapa beri amaran. Oleh itu, pengajaran terbesar di sini bukanlah agar wanita lebih berhati-hati, kerana tiada kehati-hatian yang dapat menyelamatkan Maya di tengah sawah yang sunyi. Apa yang masyarakat ini perlukan adalah cara untuk mendidik anak-anak lelaki seperti Zulhelmi dari awal, agar mereka faham. Senyuman bukan 1 kebenaran. Kemesraan tidak bermakna seseorang itu boleh disentuh dan tiada siapa berhak memiliki tubuh, kehidupan, atau impian sesiapapun. Seorang penyiasat pernah berkata, kejahatan tidak lahir dari kekosongan. Ia bermula dari pandangan yang meliar, gurauan lucah, dan usikan yang dianggap biasa. Apabila masyarakat berdiam diri, kejahatan membesar dalam kegelapan. Selepas kes ini,
Setiap kali penduduk Kedah mendengar lagu-lagu Jiwang di atas pentas, mereka akan teringat dengan sayo akan Maya Sari, penyanyi kecil yang tidak lagi berdiri di situ untuk tersenyum dan menyanyi. Yang tinggal hanyalah anaknya yang masih kecil, membesar dengan persoalan yang tergantung, kenapa ibu terpaksa mati? Dan kita, yang masih hidup, terpaksa bertanya kepada diri sendiri, adakah kita sedang memupuk Zulhelmi yang lain? Adakah kita bersikap acuh tak acuh terhadap penyimpangan? Sehingga sikap acuh tak acuh itu mengubah satu pandangan mata menjadi sebilah pisau. Kas telah ditutup, Zulhelmi akan membayar jenayahnya dengan nyawanya. Tetapi luka, sudut-sudut gelap dalam pemikiran, dan cebisan kenangan yang berdarah, semuanya masih ada. Ia mengingatkan kita semua bahwa keganasan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dilahirkan, dibesarkan, dan disembunyikan di sebalik topeng yang tidak berbahaya, sehingga suatu hari ia membunuh impian yang paling indah. Saya teringin nak tahu, korang semua yang sedang menonton ini dari mana ya? Dan apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Cuba tinggalkan komen di bawah. Apa-apa pun, saya doakan semoga korang semua sentiasa berada dalam keadaan yang aman, sehat sejahtera, dan sentiasa dilindungi walau di manapun korang berada. Kalau korang juga ada kisah atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan untuk ceritakan di ruangan komen. Saya suka sangat baca perkongsian daripada korang semua. Jom kita sama-sama berkongsi cerita.